Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Forum Maya, Pemikiran Sains dan Teknologi. Saya, Muhammad Aiman Najwan bin Ahmad, akan menjadi moderator anda untuk hari ini. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran kehadap Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, berkat syafaat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, maka dapatlah kita bersama-sama hadir pada kali ini untuk mendengar forum yang bertajuk Kecerdasan Buatan atau AI yang akan disampaikan oleh ahli-ahli daripada kumpulan 6 bagi subjek pemikiran sains dan teknologi. Sebelum saya meneruskan forum kita pada hari ini, sukacitanya saya untuk memperkenalkan barisan ahli panel yang arif lagi bijaksana. Panelis kita yang pertama, kita ada Cik Nur Aina Zulaika, lebih dikenali sebagai Aina yang cantik lagi menawan. Seterusnya, kita ada Encik Saravanan atau panggilan mesranya Mr. Sarah yang akan menjadi panelis kedua kita pada hari ini. Dan yang terakhir, kita ada Encik Zahin Fitri, juga dikenali sebagai Zahin, selaku panelis kita yang ketiga. Maka dengan ini, tanpa kita membuang masa, mari kita teruskan sesi forum kita. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu AI. AI secara ringkasnya ialah kebolehan mesin untuk meniru atau meningkatkan kecerdasan manusia. AI menggunakan pelbagai jenis teknik daripada teori kebarangkalian, ekonomi dan algoritma yang direka khas untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Sedikit sejarah ringkas berkenaan AI ini. AI ini bermula sejak kurun ke-19 di mana Alan Turing telah memperkenalkan satu sistem yang mampu membantu meningkatkan kecerdasan mesin. Hari ini AI telah banyak berkembang sehingga ke tahap pembangunan rangkaian neural yang mampu belajar dengan sendirinya. Sungguh pun begitu, masih banyak perkara yang perlu difikirkan untuk menjadikan AI ini sebagai satu perkara yang menepati agama, selamat dan beretika. Untuk itu, sudilah kiranya untuk saya menanyakan soalan yang pertama kepada Cik Aina, iaitu apakah hubungan di antara manusia atau AI dalam konteks forum kita ini dengan agama? Dipersilakan. Hubungan antara manusia dan agama. AI terus mengubah pelbagai industri dan kesannya terhadap agama yang semakin jelas. Perkara yang baik tentang AI dan agama ialah ia boleh menghubungkan orang di seluruh dunia supaya mereka boleh mengakses ajaran dan amalan agama di mana mereka berada sahaja. Sebagai contoh, institusi agama boleh membangunkan AI dengan memberi pengalaman melalui alam maya. AI juga boleh digunakan untuk menjawab persoalan tentang agama. Ia boleh menyambatkan lebih ramai orang ingin mengetahui dan minat tentang belajar agama. Walau bagaimanapun, terdapat juga kebimbangan mengenai aplikasi AI dalam agama. Terdapat hujah bahawa AI mempunyai reputasi dan kemungkinan untuk menggantikan amalan dan institusi keagamaan tradisional dan akhirnya mengakibatkan jurang antara individu dan masyarakat. Terdapat beberapa contoh sebenar antara AI dan agama. Umat Islam boleh memuat turut aplikasi seperti Muslim Pro. Ia boleh menampilkan jadual solat dan juga merujuk arah kiblat untuk melakukan ibadah. Untuk agama Kristian, boleh memuat turut Bible melalui aplikasi dan boleh baca di mana sahaja dan tidak perlu membawa Bible fizikal. Selain itu, aplikasi kalender Cina. Kita boleh lihat aktiviti itu sesuai atau tidak dilakukan dalam setiap hari melalui kalender Cina di dalam talian. Adanya kalender Cina, tidak perlu lagi kita mencari kalender fizikal atau buku rujukan Cina untuk mencari maklumat. Penyepaduan AI yang semakin meningkat dalam agama memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap kesannya kepada amalan dan kepercayaan agama. Dengan integriti AI yang teliti dan beretika, peluang baharu untuk pertumbuhan dan pembangunan rohani boleh timbul dengan baik. Terima kasih diucapkan kepada Cik Aina di atas penjelasan yang sangat hebat sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada Encik Saravanan. Mr. Saravanan, could you please tell us about the importance of value system and ethics, especially in AI?
Hi, salam sejahtera to Doctor and my fellow colleagues. My name is Saravanan from group number 6. I'm going to present about the importance of value system of ethics in AI technology. AI, artificial intelligence, will be the new future technology is going to play the most important role in this global, especially in the human life. Moving forward, AI will become the lifestyle of the human in the ethics manner, to be a guidance to the human to enhance a better life in technology journey. Human will be very much depends on AI in most of the category. For example, like in education, economics, agriculture, cross-functional communications in the globalized. The human behavior will be in more advancement towards the technology. AI will be the backbone to the human for their daily life journey. Regardless in the workplace, at the home, with their family, or at anywhere, everywhere will be connected to the AI. Thank you. Thank you Mr. Saravanan for the great explanation. Soalan yang terakhir saya akan ajukan kepada Encik Zahin, iaitu apakah peranan sains atau AI dalam kehidupan kita? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, iaitu Aiman. Seterusnya saya ingin membentangkan apa itu role of science in life ataupun peranan sains dalam kehidupan. AI dan sains ini bergerak seiring untuk meningkatkan taraf hidup kita dalam pelbagai bidang. Antaranya adalah bidang pendidikan, kesihatan, persekitaran dan pelbagai macam lagi. AI dan sains ini membantu kita merawat pelbagai penyakit, meningkatkan taraf pendidikan, menjadikan operasi sesebuah kilang itu lancar, memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam pelbagai bahasa, memastikan tahap keselamatan kewangan sesebuah baik itu dalam tahap yang tertinggi, mengkaji angkasa lepas dan pelbagai lagi. Dan semuanya dibuat menggunakan AI. Di sini saya akan berikan beberapa contoh dalam kehidupan kita yang menggunakan AI. Yang pertama adalah dalam sektor pendidikan. AI ini membantu menaik taraf kualiti seseorang pelajar itu. Ini kerana AI itu sendiri boleh diubah mengikut keperluan pelajar tersebut. Antara contoh AI yang sering digunakan oleh pelajar adalah ChatGPT dan Grammarly. Yang kedua pula, dari segi kesihatan, AI ini membantu doktor untuk menganalisis penyakit dan menjadikan kerja doktor itu mudah. X-ray, data genetik dan clinical record boleh dianalisis menggunakan mesin AI. Mesin ini juga boleh mengatasi trend penyakit dan memberikan amaran awal kepada petugas kesihatan. Yang ketiga adalah dari segi persekitaran. AI ini membantu dalam melihat perubahan iklim pada masa kini. Contohnya adalah satelit mampu memberikan gambaran muka bumi yang berkualiti tinggi kepada pihak berkuasa untuk melakukan kajian. Ia juga membantu saintis membuat pilihan bijak dengan merangka langkah pencegahan awal untuk perubahan iklim tersebut. Itu sahaja daripada saya untuk peranan sains dalam kehidupan. Kita kembali kepada moderator kita, Aiman. Terima kasih. Terima kasih Encik Zahin di atas penerangan itu tadi. Dengan terjawabnya soalan terakhir tadi, maka dapatlah disimpulkan bahawa teknologi AI perlu diberi perhatian supaya ia dapat memberi lebih banyak faedah kepada umat manusia sambil mengelak kemudaratkan dalam peredaran zaman yang semakin canggih ini. Ini amat penting untuk memastikan keseimbangan di antara teknologi seiring dengan pemeliharaan nilai dan etika. Jadi dengan ini, maka berakhirlah sesi forum kita pada kali ini.
Semoga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat dijadikan iktibar, pedoman dan paduan kepada kita semua di masa hadapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan kami semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.